Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin al-hikmah وافتح علينا لدن علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita bertemulah pada malam ni dengan memulakan kitab yang baru. Jadi saya nak perkenalkan kitab buku ni. Dia dulu ada versi pertama dia, tapi itu dia tak keluarkan dah. Pengarang yang sama, tapi ni yang baru. Baru tak baru pun tak salah sini 2019 lah. Paling baru lah. Sebab tu dulu saya guna kitab yang lagi satu tu yang sama juga, tapi sebab dia dah tak keluar. Tapi kebelakangan ni sebab terutama belah-belah Manjung tu dia orang banyak pakai ni juga. Dia orang ada di pasaran balik lah. Biasanya bila ada pengajian, kitab pun akan laris lah kan. Sebab orang nak beli. Jadi semalam saya tanya di Gopeng, ada yang beli kat Shopee pun ada, dia kata. Dekat Shopee pun ada jual. Lagi senang, tak payah pergi mana-mana, guna handphone, buka Shopee, tajuk ni tasawuf, satu perkenalan asas. Dan dia orang kata lagi murah kot. Dia ada diskaun pula. Siapa tak cerita kat saya semalam, saya pun lupa lah. Tapi ada lah. Jadi ini kitabnya lah. Kemudian keseluruhan kitab ni disusun lah. Maknanya disusun semula. Maka disusun semula oleh Dr. Syamsul Muhammad Nur. Dr. Falsafah lah Dr. Syamsul ni. Dulu dia duduk dalam bidang usuluddin dan falsafah dengan perkhususan tafsir dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seperti biasalah, dia berpengalaman dalam bidang dakwah lah, terutamanya di sebelah-sebelah Selangor dan Kuala Lumpur. Itu sedikit biodata lah. Ada, kalau kita beli kita akan nampak kat sini. Saya ni tukang sampai je. Dia tukang sampai. Kita gunalah kitab ni lah, insya-Allah. Jadi saya tunjuk lagi sekali, elok-eloknya semua orang kena dapatkan buku ni. Dan nampak macam tebal juga, ada 384 muka sampai kat belakang. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita lah untuk mengaji, insya-Allah. Itu je lah yang boleh saya perkenalkan. Insya-Allah. Jadi malam ni kita mula dengan muka surat pertama lah di sini. Lagi satu, nak mudah cari lagi buku ni, macam sahabat kita dah beli di Pustaka Azraq. Pustaka Azraq insya-Allah ada lah. Pustaka Azraq ni di Medan Gopeng. Sebab kira malam ni kira macam kita baru nak perkenalkan kitab je kan. Tapi dia mula dengan ihsan. Dia mula dengan tajuk ihsan. Kenapa dia mula dengan tajuk ihsan? Sebab ihsan ni asal daripada hadis Jibril alaihi salam. Bila mana malaikat Jibril yang para sahabat Nabi pun tak tahu tu siapa. Sebab dia datang dalam keadaan yang putih bersih, segak. Kemudian nampak elok lah. Kira bahasa kita handsome lah kot. Tapi nak kata orang dekat situ tak pernah tengok pun. Nak kata orang jauh tak nampak pula macam cara dia orang berjalan jauh, nak nampak debu ke apa tak ada. Tapi masing-masing tak tahu. Yang tahu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia tu? Itulah Jibril alaihi salam yang datang bertemu Nabi mengajar akan agama. Maksudnya nak memperkukuhkan, nak memahamkan. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermula dengan Islam. Dia tanya kepada Nabi, Islam tu, sebut tentang Islam. Islam tu apa? Nabi pun terang satu-satu.
Itulah rukun Islam 5 tu. Kemudian bila Nabi dah sebut begitu, maka dia kata benar. Jadi orang yang ada, sahabat-sahabat yang ada kat dekat situ jadi hairan. Macam mana orang bertanya, lepas tu dia membenarkan apa yang dia tanya. Sebab biasanya kalau orang tanya sebab dia tak tahu, kan? Kalau kita tanya sebab kita tak tahu, ni kita tanya, lepas tu bila dia bagi jawapan, betul gitu. Ni macam cikgu tanya je ni, kan? Selalu cikgu yang tanya macam tu, cikgu tahu jawapan. Dia tanya tu sebab nak memperkukuhkan, tapi orang tak tahu, jadi orang hairan. Kemudian tanya lagi bab iman. Maka Nabi jawablah bab iman ni, satu-satu beriman kepada Allah semua sampai qada-qadar. Dia kata benar. Kemudian tanya satu lagi ihsan. Ni ihsan. Maka ihsan ni lah adalah banyak pandangan. Pandangan tu macam-macam lah. Tapi kita mengambil pandangan kita ni, ihsan tu pada hari ni, pada ihsan tu lah terbitnya, ataupun dengan kata lain satu ilmu, iaitu ilmu yang berkaitan dengan membersihkan hati. Tetapi bila ditanya kepada Nabi, Nabi jawablah. Ni saya sebutlah, Nabi kata ihsan ni kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu berat tu. Kamu beribadah ni seolah-olah melihat Allah. Atau kalau kamu tak boleh rasa begitu, sekurang-kurangnya kamu rasa kamu beribadah tu dilihat oleh Allah. Kan kamu rasa kamu melihat Allah. Kalau tak sampai macam tu, kamu rasalah kamu dilihat oleh Allah. Macam mana tu? Beratlah tu, kan? Itu intipati dia atau rukun. Jadi bila kita faham ada rukun Islam, ada rukun iman dan ada rukun ihsan. Maka yang kita sebut tadi adalah rukun ihsan. Jadi dari situlah maka jadi disiplin ilmu. Sebab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlu disiplin macam ni, pasal Rasulullah ada. Kan? Rasulullah ada, tak perlu nak sebut ni ilmu apa, ni ilmu, tak payah. Tetapi kemudiannya bila sampai kemudiannya kita perlu kepada disiplin ilmu. Sebab tu kita hari ni mengaji tasawuf, besok kita mengaji tauhid, besok kita mengaji fiqh. Fiqh tu pula kitab dia macam-macam, tauhid tu pula kitab dia macam-macam, tasawuf tu pula kitab dia macam-macam. Auzubillah minasyaitanir rajim. Ingat bom apa ya? La haula wala quwwata illa billah. Allah. Tak habis lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam belakang ni. Dia gangguan ketenteraman awam tu. Bapak tu tak boleh macam tu kan, ganggu orang nak mengaji nak apa. Kita pun dah fikir kot lain lah. Jadi bila tasawuf pula, dia adalah kitab macam-macam. Semua ada kitab macam-macam, semuanya bersumberkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita buka jamanan kitab, orang kata ini Dr. Syamsul benda ni, bukan orang cakap macam tu kan. Tak, sebenarnya dia bersumberkan Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang mengarang ni, yang menyusun ni pula, dia ambil pada kitab para ulama. Dia petik pada Penawar Bagi Hati contoh kan, dia petik daripada kitab-kitab tasawuf yang macam-macam dan disusun supaya dapat dipersembahkan pada kita. Kita pula belajar balik. Sebab tu kalau kita dengar bunyinya macam sama tapi kitab yang lain. Sebenarnya para ulama dia susun tu supaya tercapai objektifnya, iaitu dapat mengenal Allah SWT, sama ada ilmu tauhid, sama ada ilmu fiqh, sama ada ilmu tasawuf. Tinggal lagi pengkhususannya, kalau ilmu tauhid kita belajar untuk mendapat keyakinan kita kepada Allah. Bila kita mengaji ilmu fiqh supaya kita tahu macam mana cara kita nak beribadah kepada Allah. Dan bila kita duduk pada ilmu tasawuf ni, macam mana cara nak betulkan hati, nak luruskan hati, nak beradab, nak berakhlak dengan Allah dan sesama manusia. Macam tu keadaan dia. Jadi masuk satu-satulah. Jadi sebab tu kita masuk ni ihsan. Ihsan ni kalau kita bincang-bincang nanti dia akan nampak berat lah sebenarnya. Kan, dia nampak berat tapi kita ringan-ringankan saja. Sebab sebelum ni kitab kita pakai tu dia umum sangat. Bila ayuhal walad tu kan. Ayuhal walad lah sebenarnya kita pakai tu.
Yang peringatan Imam Ghazali tu, ayyuhal walad, yang sebelum nipih tu, dia umum, kita boleh sentuh macam-macam. Ni kita nak masuk satu-satu. InsyaAllah. Okey, jadi yang saya dah sebut tadi, saya nak baca balik lah dekat sini. Iaitu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat yang saya cerita tadi tu. Duduk dengan sahabat. Maknanya macam mana nak faham keadaan Rasulullah dan sahabat ni sentiasa duduk dalam keadaan tarbiyah. Kan? Apabila kita ni Islam, alhamdulillah, kita ni kena letak diri kita sebagai seorang yang bersedia untuk ditarbiyah. Sebab kalau kita tak bersedia untuk tarbiyah, kita tak akan faham. Kan? Sebab tu nanti akan tinggal orang yang dia dapat duduk pada nama sahaja, kan? Nama dia Islam tapi dia tak hidup seperti mana kehendak Islam tu sendiri. Kan? Dia namanya Islam tapi dia tak dapat nak hidup seperti mana kehendak Islam kepada dia, kehendak Allah Rasul kepada dia. Maka dia akan jadi macam-macam lah. Dia akan jadi namanya Islam, cara hidup dia tak Islam. Sebab tu kita tak boleh pisahkan diri kita daripada tarbiyah. Maka sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak ada bersama kita dah. Yang ada ni lah perbuatan-perbuatan Rasulullah. Amalan Rasulullah yang Rasulullah tinggal, kita duduk tiru. Kita duduk pada majlis-majlis yang pernah Rasulullah wujudkan, yang pernah Rasulullah buat bersama dengan sahabat tu. Bila kita baca Rasulullah dia sedang duduk bersama sahabat, kita ambil lah satu sunnah ni, mana selalu duduk dengan sahabat-sahabat ni dalam keadaan apa? Untuk ditarbiyah, bersedia menerima nasihat, bersedia menerima teguran. Dan setiap di kalangan orang yang menerima tarbiyah, nasihat, teguran dan sebagainya pula sentiasa boleh berlapang dada. Sebab semua masing-masing ingin memperbaiki diri. Itu kaedah dia. Maka tak timbullah masalah tak rasa hati pula, kan? Dia kata macamlah aku tak tahu. Dia kata dia timbul macam tu pula. Bukan kira macam tak tahu. Masing-masing kita letak diri kita sebagai orang yang tidak tahu. Sebab dalam pengajian kita kena letak diri kita macam tu. Tak tahu. Kan, kita tak tahu. Saya pun tak tahu, semua orang tak tahu. Jadi bila kita tak tahu itulah kita menempuh jalan. Kita menempuh jalan, baru kita dapat ilmu. Daripada ilmu tu kita beramal. Lepas tu bila kita beramal, kita rasa tak tahu lagi. Belajar, tak tahu lagi. Belajar, sentiasa duduk dalam perasaan tak tahu. Maka terus belajarlah dan bersedia ditarbiyah. Jadi pada suatu hari, saya dah baca, dah sebut tadi, saya nak baca sini pula nah. Datang seorang lelaki yang berpakaian putih, bersih dan jernih wajahnya ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebut tadi lah, yakni Jibril alaihi salam. Yang sahabat-sahabat tak tahu. Dan dia orang tak pernah perhatikan, tak tahu pun dia bertunggu je. Tak ada pula kata ni tak tahu siapa ni, jom kita balik lah. Tak, dia bertunggu je. Ni sifat sahabat. Kan, biar Rasulullah, nanti Rasulullah akan beritahu. Kemudian lelaki itu duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Yang saya sebut dia, alhamdulillah ditanya Islam dulu. Sebab nak bagi satu isyarat je kepada kita, kalau sebut iman dulu jadi berat lah. Sebab iman ni ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Bukan senang bab hati ni, bab kenal hati, bab faham hati, bab tawakal hati, bab sabar hati. Ni semua bab hati. Tapi ditanya tentang Islam dulu. Maka bila tanya tentang Islam tu kita jelas dan faham. Bila tanya tentang Islam tu ialah perkara-perkara yang lahiriah. Tu jadi mudah pada kita. Sebab tu pada lahiriah ni bila disebut rukun yang pertama tu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak faham macam mana mudah tu? Kalau seseorang yang tak Islam, kan, dia bersedia melafazkan kalimah thayyibah ni dalam keadaan dia rela dan dia faham, dia nak kepada Islam, dengan lafaz ni dia sudah dikira sebagai seorang Islam. Tanpa perlu kita nak siasat hati dia. Betulkah kamu nak Islam ni? Kan, benarkah kamu nak Islam ni?
Contoh kan, tantah kamu ni nak Islam sebab begini, tak tanya tu. Cuma kita tanya, kamu bersedia untuk Islam? Ya, bersedia. Kau mengaku Allah sebagai Tuhan? Ya. Kan itu je. Yang lain kita tak tanya. Buat dia sungguh-sungguh ke, kau dia nak tipu ke, kita tahu. Tak boleh siasat yang tu. Hatta kalau ada orang kata, jangan-jangan, tantah dia ni tipu, dia nak main-main kan dia? Tak. Itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi mudah lah. Itu Islam tu disebut dulu pun jadi mudah dari kita. Kan? Contoh. Yang kedua ni ialah kalau kita ambil bab solat. Saya sebut dulu lah, senang kan? Solat, zakat, puasa, haji kan? Kita ambil semua ni secara ringkas, nak semua perkara zahir. Cuma kita petik ni satu lagi ialah solat. Kalau satu orang solat, kita boleh tak kata kat dia, hang ni tak usah solat lah, tantang tak khusyuk. Kan? Kita tak boleh kata macam tu. Mana kita tahu hati dia? Kan? Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Macam mana kita nak kata macam tu? Sebab tu Islam tu diukur kepada perkara yang lahiriah. Maka dia jadilah pelajaran kepada kita. Maka Islam tu maksudnya nak faham di situ hal lahiriah yang berkaitan dengan ibadah. Maka dari sudut ilmunya dipanggil ilmu apa? Ilmu fiqh. Tu nak cerita yang ni ilmu fiqh tu kita mengaji. Sebab tu kita mengaji macam mana nak istinja, kan? Macam mana nak bersuci, macam mana nak berwuduk, macam mana nak bertayamum, macam mana nak bersolat, macam mana nak berpuasa, macam mana nak bayar zakat, apa syarat-syaratnya, bagaimana nak, siapa yang layak, apa syarat untuk tunaikan haji. Kan? Banyak persoalan-persoalan kat situ. Itu semua perkara lahiriah. Kan? Tetapi, nampak? Tetapi kalau seseorang tu Islam sahaja, belum tentu dia beriman. Kan? Sebab tu kita banyak tengok dalam kehidupan kita, ada satu orang, dia tak beriman pun. Dia tak beriman lagi. Dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi dia boleh buat semayang tak? Pernah lagi tengok tu kan? Dia duduk dengan kawan Muslim dia, kawan dia Islam, dia tak Islam. Kawan dia semayang, dia semayang. Kawan dia puasa, dia puasa. Malah saya ada tengok pun YouTube yang berkaitan ni. Bila bulan puasa, dia pun duduk puasa juga. Kita kata, dia ni dah Islam lah kot, sebab dia puasa ni. Tak, dia belum Islam ni. Cuma dia suka untuk melaksanakan puasa tu. Atas dua maksud. Satu, menyahut cabaran kawan-kawan Islam dia. Yang kedua, sebab dia nampak sihat untuk diri dia. Kan? Tapi dia tak beriman lagi. Mana jelas kita lihat di sana, satu orang dari satu kedudukan, iaitu dia memang tak beriman, tapi dia mengamalkan amalan Islam. Dia suka dengan Islam. Hatta kalau tanya dia pun, dia kata, saya yakin dengan Islam. Islam saja jalan penyelesaian. Islam saja yang boleh menyelesaikan masalah. Islam saja menyediakan cara hidup yang sempurna. Dia cakap macam tu. Kenapa hang tak Islam? Belum lagi. Bila hang nak Islam? Bila hang nak mengaku Allah sebagai Tuhan? Nanti dulu. Dia pula cakap kita belum sampai hidayah yuk, dia kata. Dia khabar kita pula. Kamu untunglah lahir-lahir dah Islam. Tak payah fikir dah dia. Dia cakap kita macam tu pula. Itu satu nak kedudukan yang memang dia tak Islam ni. Satu lagi ialah memang dah Islam, tapi belum tentu beriman. Sebab apa? Sebab yang tadi itulah, lahir-lahir sahaja Islam. Kan? Dia suka tak suka, memang nama dia Islam, dia daftar atas nama Islam sebab mak ayah dia Islam. Jadi boleh jadi dia sembahyang, tapi sembahyang dia mungkin kerana kebiasaan. Kalau ditanya dia kenapa solat Jumaat, memang Jumaat semua orang sembahyang. Malah dia sendiri pandai-pandai, minggu lepas pergi, minggu ni tak payah pergi kot. Kenapa? Jangan sampai 3 kali, dia kata. Kalau 3 kali baru cop munafik, dia kata. Ni baru 2 kali tak apa. Yang kali ketiga kita datang. Besok dia ada ikut lawyer buruk dia. Nampak? Dia Islam, dia mengaku Islam, tapi dia tak beramal dengan sempurna tu. Sebab apa? Sebab seorang Islam belum tentu beriman lagi. Kan? Tetapi seorang yang beriman ni dia berat sebab dia pergi yang kedua. Tak? Dia pergi yang kedua. Sebab tu Jibril tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lepas tanya Islam baru tanya bab iman. Kalau tanya iman dulu berat kita. Memang iman ni utama, tapi dia tanya kemudian. Sebab bila bab iman ni semua kerja hati, semua kerja keyakinan, percaya atau beriman. Nak faham bahasa kita, percaya. Percaya tu di sini
Percaya dalam hati maknanya yakin. Beriman kepada Allah tak nampak, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Macam mana kita nak jelaskan ni? Jadi bila satu orang beriman, dia yakin sungguh dengan Allah. Kita ambil satu lah kan, beriman kepada Allah, dia yakin sungguh dengan Allah ni. Maka bila dia solat sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Sebab dia tahu dia tu hamba. Dia ada beza situ. Jadi dia duduk dalam keadaan panas ke, sejuk ke, seorang ke, ramai ke, dalam negara ke, luar negara ke, waktu susah ke, waktu senang ke, waktu orang puji dia ke, waktu orang keji ke, tak kira apa situasi pun dia tetap solat. Itu beza. Sebab dia beriman. Orang beriman yang solat. Ada beza kan? Sebab tu bila seorang beriman, dia pasti Islam. Tapi seorang Islam belum tentu beriman, sebab walaupun dia sembahyang, tapi bila jadi masalah sikit-sikit masalah. Sikit tu apa? Dia sakit kepala lah contoh. Sakit kepala tu dah alasan kuat untuk dia tidak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Sakit kepala dia. Apa sanggup bawa sakit kepala? Tak nampak sakit kepala. Itu belum tanya kat orang hospital lagi. Pergi hospital, orang sakit-sakit cuba tanya bab sembahyang. Sensitif pun. Kalau dia tak mengaji, dia tak faham, cuba tanya. Memang tak boleh tanya pun. Dia tanya, dia mesti marah kata balik. Tak nampak aku terlantar ni, tanya bab sembahyang boleh. Memang biadab betul dia kata. Soalan tak kena tempat dia kata. Dia minta orang sokong dia lah. Dia ni tanya saya sembahyang ke tak, nampak terlantar macam ni. Tangan tergantung, kaki tergantung, mulut je boleh bercakap ni. Tiba-tiba datang tanya dia, saya dah sembahyang belum? Memang nak kena sebab tanganku terikat atau bubuh sekali dah. Macam dia seorang yang sembahyang, aku tak sembahyang. Nampak tu? Itu orang Islam belum tentu beriman. Kalau orang beriman, dia duduk macam mana pun. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, guna mata. Masalah sebab orang beriman, atas keyakinan tu, tak ada benda menghalang. Nampak? Nampak jelas kan? Dah baru pergi pada ihsan. Ihsan ni yang berat. Ihsan ni berat lah. Pasal apa berat? Pada tadi dia berbuat atas keyakinan. Lepas tu nak tambah pula rasa diperhati. Ilmu rasa ni lagi payah. Ilmu rasa ni lagi payah. Tanya siapa-siapa pun, berapa kali dah dia makan. Cuba tunjukkan pada kita, bukti pada kita sedap tu. Yang manis tu, yang sedap tu, di mana tu? Kita duk angkat ni, mi ni sedap. Tak, itu mi, saya nak tengok sedap tu. Dia tak boleh. Sebab dia cerita rasa. Hanya orang yang makan dia tahu rasa tu. Kalau dia tak makan, mana dia nak cerita rasa? Lah dia geram sangat, orang tanya rasa macam dia ambil kertas, dia tulis SEDAP. Sedap ni. Sedap. Tapi kita kata masih lagi itu ialah tulisan, bukan sedap. Jadi nak rasa diawasi. Macam mana rasa diawasi? Nak rasa gerun, nak rasa rindu, nak rasa malu kepada Allah ini, dia perlu diusahakan. Itulah jalannya ilmu tasawuf ni. Sebab kaedah betul kalau kita susun, tahu, kenal, cinta, baru terbit malu, takut, rindu, gerun dan sebagainya. Redha, rasa diawasi. Kalau tidak, macam mana nak dapat ni semua? Sebab dia tak kenal Allah. Macam mana nak rasa melihat kepada Allah? Dia faham macam mana melihat tu. Itu kita akan bincang kan. Dan macam mana pula dia rasa dia dilihat? Kalau dia tak dapat melihat, dia kena rasa dilihat. Itu berat. Itu ihsan. Jadi sama juga tadi, kalau Islam tadi atas ilmunya dia jadi ilmu fiqh dengan kitab macam-macam. Kalau beriman, dia jadi kitab atau risalah tauhid pakai contoh, atau nama lain usuluddin, atau lainnya ilmu kalam dengan kitab macam-macam. Ihsan pun samalah, dia jadi ilmu tasawuf, dia jadi ilmu batin, dia jadi ilmu sir, dia jadi ilmu rohani. Dia banyak nama-nama dia. Dengan kitab pun macam-macam kitab. Dengan kitab paling asas ialah penawar bagi hati. Kalau di sekitar ni, di Nusantara ni, maksudnya kitab paling asas kita yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesia. Asal Indonesia lah, tapi banyaknya di sini dulu kan.
Kemudian duk bekah lama. Inilah pengarang kitab Penawar Bagi Hati, itu asas. Jadi kitab macam-macam kitab, termasuk kitab kita guna ni. Ni kitab ni kira dah moden lah kan. Kita senang pakai yang moden. Lepas tu dihimpunkan ilmu dalam ni, kita kongsi-kongsikan. Nampak tu jalan dia. Maka disiplin ni, melalui jalan ni, mudah-mudahan kita pun boleh sampai kepada Allah dengan selamat. Itulah, habis. Ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan sabda yang saya sebut tadi ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Saya ulang balik, seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bila kamu tak dapat rasa macam tu, rasalah Allah melihat kamu. Rasa tak Allah lihat itu? Kalau kita rasa kita dilihat, macam mana perasaan kita? Ni nak belajar kat situ. Bila kita masuk satu tempat, tiba-tiba orang beritahu sebenarnya ada CCTV. Macam mana perasaan kita setelah tahu ada CCTV? Sedangkan kita nak berbual dengan seseorang, tentulah kita akan rasa, satunya kita rasa menjaga perlakuan, menjaga lisan. Kan? Tentu kita tak buat sesuatu yang tak senonoh, pasal kita tahu sedang diperhati. Ataupun contoh, kalau kita duduk satu tempat yang cermin tu, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dia ada kat luar. Soal jawab kita, sesi tu dia semua dengar dan dia nampak. Tentu kita ni sangat-sangat menjaga akhlak lah. Ada tak perasaan begitu dalam kehidupan kita di dunia ni? Dia bukan setakat dalam bilik, tapi seluruh kehidupan kita. Sentiasa diperhati, dilihat, diawasi. Bukan setakat lahiriah dan batiniah. Luar dalam. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia tahu segala yang terang kita ni dan sembunyi semua dia tahu. Kita nak sembunyi ikut mana pun tak boleh. Itu dulu. Kalau kita ambil faham yang tu dulu, maka kita boleh faham ni. Kalau tak ada yang tu, maknanya kita akan jadi liar lah. Tak dapat dididik. Sebab seseorang boleh berbuat baik kerana ada pengawasan. Kan, kalau dunia pun dia boleh berbuat baik tu sebab ada pengawasan. Tapi kalau orang tak mengawas dia, kita kat sekolah kan dulu, pengalaman kan, cikgu kan, kalau kita pelajar kita, dia tahu kita dalam dewan tengok dia okey, cuba kita keluar kejap, mestilah ada seorang dua yang nampak cikgu tak ada dah. Dia jadi macam tu. Sebab dia rasa macam tak diawasi dah. Sekarang kita diawasi 24 jam. Tak kira lah kat mana pun, dalam bilik air ke, dalam mana-mana pun, semua Allah tahu. Kalau kita dapat macam tu, agak-agak lah, berani ke kita nak lalai? Berani ke kita nak buat dosa? Berani ke nak terdetik terlintas di hati kita nak berfikir akan perkara yang Allah tak suka? Tak berani ya? Nak diusahakan yang tu. Sebab tu orang kalau dia boleh dapat yang ni, dia dapat semua. Sebab tu balik pada ayat qad aflaha man zakkaha kan, wa qad khaba man dassaha. Orang menyucikan hati dia untung. Sebab apa dia untung? Sebab dia kenal Allah. Sebab bila dia kenal Allah Ta'ala, insya-Allah diri dia jadi betul. Walaupun dia tak apa-apa nak tahu kan, banyak benda dia tak tahu, tapi sebab dia rasa Allah. Kadang-kadang kita rasa nak keluar kesah dah, geram sangat, hilang sabar dah. Allah tahu ni. Dengan sendiri dia akan turun. Memang kita rasa nak marah. Perangai dia buat kita nak marah. Tak jadi marah sebab bila mana kita rasa kita diawasi. Dan kita faham lah, sebab kita kenal Allah Ta'ala, perangai dia tu sebenarnya ujian Allah Ta'ala ada kita. Samalah juga perangai kita kepada dia pun ujian kepada dia. Hatta hidup ni sendiri adalah ujian. Susah. Memang susah lah.
Memang susah. Tapi nak kena belajar lah kan. Ya, nak implement balik dalam kehidupan kita, nak memahami tu, nak menghayati. Ya, susah. Jadi namun begitu, dia susah. Namun begitu, bila kita mengaji, bila kita tergelincir, kita boleh ingat tu je. Kan? Tengok, salah ni. Astaghfirullahalazim. Itu je penting mengaji ni. Tapi kita bayang, kalau satu orang tak tahu tentang ilmu ni, dia tak faham. Dia buat salah ke, tak buat salah, dia tak ada perasaan apa-apa. Itu bahaya. Tapi kalau orang ada ilmu ni, dia tak buat salah, dia bersyukur Allah bagi dia tak buat salah ni. Kan, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah bagi kepada dia kekuatan untuk berbuat baik. Dan bila dia buat salah, dia tahu juga ini pun semua atas kehendak Allah juga. Tetapi dia bersyukur pula kan, sebab kerana dia buat salah tadi, dia mampu untuk menyedari kesalahannya, maka dia pun beristighfar. Kan untung. Bersyukur dan beristighfar. Tapi kalau tak tahu, kalau dia buat baik, dia rasa memang dia baik, maka ada sifat keakuan. Baik itu aku yang baik, aku yang baik, aku terbaik. Itu bahaya. Dan bila dia buat salah pula, dia tak ada mengaku salah. Mana boleh aku salah? Kamu salah. Kalau tak kerana kamu, kalau tak kerana engkau, kalau tak kamu letak barang kat sini, kalau tak, ni nampak orang ni, tak nampak dia, maka dia tenggelam dalam keakuan dirinya. Okey dah? Dapat tu? Ya, pelan-pelan lah kita pun kan. Saya sambung lagi. Jadi setelah menjawab semua pertanyaan lelaki itu, dan setelah lelaki itu beredar dari majlis baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Baru Rasulullah tanya. Kan? Nak tanya ni, sahabat tak tahu siapa tadi. Tahukah kamu siapa yang datang itu? Sahabat menjawab bahawa baginda lebih tahu daripada mereka. Maknanya apa nak faham ni? Apa keadaan pun merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sikit iktibar. Kita nak buat apa pun kena lihat kepada Rasulullah bagi tak buat benda tu. Kan? Kita nak buat apa-apa pun Rasulullah bagi tak? Sebab tu saya pernah sebut tentang kisah yang sahabat yang satu ketua kampung tu, bukan dia sakit, ingat tak? Kemudian dia minta tolong sahabat. Kan? Sahabat-sahabat ni pun nak buat macam mana, dia orang pun ambil air je kan, baca Fatihah dekat air. Dan orang dia kata, kalau aku sihat aku bagi kamu kambing. Ingat ke cerita tu? Tak apalah, kita cerita je balik ringkas-ringkas. Bila sahabat baca Al-Fatihah ni, sebab itu bila orang ni minum, sakit dia sembuh, baca Fatihah je. Tapi dia orang sebenarnya menggunakan pandangan sendirilah. Rasulullah tak ajar macam tu sebenarnya. Kemudian kerana dia orang dapat kambing ni, dia orang bawa balik, dia orang rujuk pada Rasulullah dulu. Dia tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang begini-begini, kami pun baca Fatihah je sebab tak tahu nak buat macam mana. Dan dia bagi kambing. Nampak Rasulullah jawab macam mana? Kambing tu ada lagi tak? Macam tu, boleh faham tak tu? Jadi walaupun perkara tu Rasulullah tak buat kan, sahabat yang buat. Tapi bila Rasulullah tanya, kambing tu ada lagi tak? Maknanya boleh tak perbuatan tadi? Boleh lah. Sebab tu kita pun beramal. Kan? Tapi yang Rasulullah pernah buat sendiri apa dia? 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bila mana disihir kan, dibaca. Baca kat mana? Sama ke? Baca dekat air. Kaedah tu lah. Jadi walaupun mungkin kita baca ayat yang lain, kita duk baca selawat syifa, kita duk baca ayat-ayat syifa kan, kita baca ayat Quran yang lain, tak apa sajalah, sebab Al-Quran tu sendiri adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak cerita yang sahabat tadi, apa berlaku pun dirujuk dengan siapa? Rujuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh ni risau juga. Macam samalah keadaan ni. Bila Rasulullah tanya, ada kata Rasulullah lebih tahu. Tak ada pula kata kena bagi tahu. Tak, Rasulullah lebih tahu. Macam tu. Jadi Rasulullah menjelaskan bahawa itulah Jibril alaihi salam yang datang mengajar kepada mereka tentang iman, Islam dan ihsan. Atau lebih tertib tadi, Islam, iman dan ihsan. Mengajar kamu akan Islam, iman dan ihsan.
Maka hari ni ilmunya tauhid, fiqh, tasawuf. Itu susunan dia. Kalau ada istilah lain, itu sekadar istilah sahaja. Sama dengan ilmu tasawuf ni, nanti ada orang kata dulu tak ada pun bab tasawuf. Bukan tak ada, nama tu tak ada. Ahli-ahli tasawuf tu ada je, ahli sufi. Satu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian yang duduk di Masjid Nabawi tu bukan kita panggil ahlu suffah. Dengan ada lebih kurang 80 orang macam tu, dengan ketuanya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Itu ahli sufi lah. Kehidupan mereka ni ada, tak ada pun tak apa. Dia orang ni kira full time di masjid. Full time dengan Allah. Tapi bila datang panggilan jihad, dia orang melompat pergi dulu. Itu baru betul. Kan? Dia orang ni kalau tak ada apa-apa hal, memang sungguh-sungguh dengan Allah. Tak fikirlah pasal pekerjaan ke, pasal makan minum ke, pasal keluarga, dia tak fikir pun. Tapi bila datang panggilan jihad, dia pergi dulu. Nah, ada beza tu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan Allah di masjid, tapi datang panggilan jihad, pergi dululah. Tu tak betul. Kami duduk sini tak boleh. Dia pergi dulu, dia kuat dulu. Betul lah tu kan. Tapi maksudnya dia kena pergi dulu. Nak menunjukkan jiwa diorang ni memang seolah-olah menunggu-nunggu. Kalau selama ni diorang dah bagi masa, tenaga dan sebagainya, ni nak bagi nyawa pula untuk dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada je kisah-kisah tu. Malah cerita yang selalu kita duk dengar, Sayyidina Abu Hurairah tu nak cerita tasawufnya, sufinya tu, bila dia lapar kan, lalu Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar nak minta, nak keluar kat ula, tak wani pun. Pasal nanti takut macam meminta-minta, nampak? Cuma dalam hatinya harap-harap dengan kehendak Allah Ta'ala, dia pun tanyalah aku makan ke belum tu je. Dia minta dengan Allah kan, Allah gerakkan hati Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar kot tanya. Dah makan belum? Tak tanya. Bila tak tanya tak ada pula jadi susah hati, tak ada. Oh tak tanya, tak ada rezeki ya. Siapa yang tanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak cerita kita kat Rasulullah ni dengan sahabat ni dia sangat jaga sungguh. Kalau kita tak jaga macam tu kan, kita senang nak faham. Kalau tahu kawan kita dah tak ada kerja, maksudnya apa? Dari segi kefahaman kita kena dibantulah kan. Betul kan? Tak payah tanya lah kan. Macam tu baru kita faham. Ni kawan cakap saya ni tak ada kerja dah. Oh tak ada kerja dah, sian tu je. Setakat tu je kita kan. Kita nak belajarlah kaedah tu, bukan setakat tanya. Tak tanya pun tak apa, tapi kita faham. Tengok dia pun tahu dah ni kan. Elok bolehlah kita bagi dia sikit-sikit. Mana kita mampulah pun. Tak dapat selalu, sekali-sekala pun jadilah kan. Dapat dia terus hidup. Jadi Rasulullah bila tanya, kamu lapar kan? Tanya, bukan tanya saja. Kalau begitu, jom kita pergi rumah. Mari pergi rumah aku tengok apa yang ada. Nampak? Dapat Rasulullah pun tak tahu apa ada kat rumah. Tapi ajak pergi kan tu. Jadi dah ada satu semangat. Kita pun kalau orang nak tolong, jom aku tolong kamu. Rasa macam mana agak-agak? Tengah rasa lapar dia, ada harapan lah. Walaupun tak tahu apa dia lagi. Kalau sembang kita macam mana? Tengoklah apa yang ada. Roti kering tak apa kot. Ya jadilah roti kering pun. Kalau kita pergi tengok ada semangkuk susu. Kira habuan tu. Tapi tengok, nak tahu tasawuf tak tahu ni. Salah satu sifat dia apa? Kena mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Rasulullah kata ni memang ada dah ni, tapi panggil kawan-kawan yang lain dulu. Kalau kita kacau lah pasal kita ni dah lapar sangat ni. Tadi dah ajak rumah, dah suruh panggil orang lain pula dulu. Panggil dulu kot, panggil. Suruh batal dah. Tolong khidmat bagi dia orang minum dulu. Nampak tak tasawuf tak tasawuf, kesufian tu macam mana? Tak apalah saya lapar, tak apa, sifat itu saya lapar, tak apa, saya akan dia kenyang. Saya tak dapat, tak apalah, saya dia dapat. Nak merampus, tak merampus. Ada ke nak hari tu, ni pengajian tasawuf? Tak ada. Kan, tak cerita nama tasawuf tu. Hari ni kita belajar kitab penawar bagi hati, tak ada. Ini cerita Rasulullah sendiri telah mentarbiah sahabat-sahabat ni, jiwa mereka memang jiwa kesufian. Kita duk pegang fiqh kan, ni hak saya nak, boleh lah juga. Kalau belajar ilmu tasawuf memanglah hak saya, tapi nak mengutamakan orang lain.
Dah habis semua. Ini mukjizat Rasulullah. Ceritanya kan. Semangkuk susu. Semua yang beratur tu lebih kurang 80 orang tu kan. Minum sampai kenyang. Bukan susu biasa, susu kambing lah tu kan. Sampai kenyang. Kenyang lah. Dah habis kamu pula. Tak habis-habis tu. Tak habis-habis. Punya berkat tu. Baru ni pun ada kat tengok satu video pasal orang edarkan Quran. Kan 4 kotak tak habis-habis. Dia pun tak perasan kan. Dia sebab tak perasan Allah bagi tu. Kalau perasan Allah tak bagi. Kan nanti dia akan jadi lain macam lah. Dah bagi. Dah lama bagi pun perasan. Rasa ada 4 kotak takkan tak habis-habis. Kalau satu kotak 50 ada 200 naskah. Kita dah bagi kat kata 500 orang. Takkan tak habis kot. Dah ada lagi. Itu bukan nak tunjuk siapa-siapa hebat. Kalau berlaku pun itulah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak boleh fikirlah kan. Kita cuma balikkan kepada Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni cerita dulu ni susu habis, lepas tu sampai dah habis semua kenyang, baru tinggal Abu Hurairah, baru Rasulullah kata kamu minum. Padahal mula-mula dia Rasulullah ajak siapa tadi? Dia last. Ada lebih dahsyat lagi, ada yang last lagi, bukan dia. Rasulullah sendiri paling last. Tu dia kata kalau Sayyidina Abu Hurairah tu ketua ahli sufi, ahli sufi yang teragung Rasulullah. Masa Rasulullah kata minum, dia minum. Minum lagi Rasulullah, minum lagi. Dia nak berhenti lah, Rasulullah kata minum lagi. Tak boleh lah, kata kalau minum lagi boleh keluar dia. Pasal kenyang sangat. Baru Rasulullah kata ada lagi. Ada lagi. Tuan-tuan tak masuk akal tu, kalau akal tak masuk pasal mangkuk. Ini mukjizat. Ni bab iman. Kalau kita nak yakin ni bab iman. Iman ni dia tak boleh main akal habis lah. Main akal baca Fatihah harkat air, mana mau? Baca Fatihah harkat air dengan iman, baru dia boleh. Keyakinan kepada Allah. Lepas tu Rasulullah kata lagi, baru Rasulullah minum. Menunjukkan apa? Semua clear. Dia paling last sekali. Kalau ada lah, tak ada pun tak apa. Itu cerita yang sebenar-benarnya selalu orang cerita. Saya sendiri pun selalu cerita tu. Cuma bila kita masuk bab ni nak kena faham pula. Bila kata bab tasawuf ni, kalau cari istilah masa tu tak ada. Tak ada. Jadi orang akan kata dulu pun tak ada tasawuf. Memang tak ada. Pasal apa tak ada? Nama tu tak ada. Tapi kesufian tu, tasawuf tu ada tak? Ada. Nama tu tak ada. Jiwa tu ada. Itu beza dia. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan itu perlu ada rohnya. Artinya ibadah yang kita dirikan perlu dihayati bersungguh-sungguh sehingga meresap ke dalam jiwa. Ibadah mesti mengandungi ketiga-tiga elemen, iaitu iman, Islam dan ihsan. Tapi kita tak nak teruslah sebab masa dah sampai. Tapi nak ceritanya sebagai ingatan balik, dulu kita mengaji kitab yang sebelum ni, ayat walat tu sebenarnya kalau kita dengar balik, bunyinya macam ada dah tu kan. Sebab tu kita guna kitab tu dulu. Sekarang kita masuk ni nak khusus. Jadi perbincangan tu jadi banyak sikit. Itu je biasa. Jadi kita dah ada asas yang itu kita dengar sebelum ni, bab jiwa, bab roh, bab jasmania, bab rohania. Nanti senang kita nak faham. Jadi yang kita nak fokus ni ialah bab rohaniah kita. Kan, supaya nanti sembahyang kita sembahyang yang ada roh. Pengajian kita pengajian yang ada roh. Quran kita Quran yang ada roh. Dakwah kita dakwah yang ada roh. Baru dia sampai dan ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi kemudian pada muka surat 2 dan 3 ni lah.